Assalamualaikum dan salam bahagia. Bersama saya Eni Sharif, host analisis Wani anda hari ini. Dan hari ini kita akan bincangkan satu topik yang saya kira sesuai sangat dengan perkembangan yang mungkin akan menjema tidak lama lagi. Antaranya, kita tak lama lagi akan menyambut Hari Guru pada 16 Mei. Jadi sehubungan itu, apa yang akan dibincangkan pada hari ini ada kaitannya bercakap tentang transformasi pendidikan negara. Jadi izinkan saya perkenalkan siapa tetamu saya di studio pada hari ini, iaitu Prof. Datuk Dr. Hussein Ahmad, Timbalan Pengurusi Yayasan Guru Malaysia. Terima kasih kerana sudi hadir, Prof. Dan bersama saya juga adalah rakan setugas Ian, juga Said Faradino Omar. Terima kasih semuanya kerana sudi hadir pada hari ini. Prof, mungkin boleh saya menyingkap kembalilah. Baru-baru ini ada satu laporan yang mengatakan lebih kurang 55% rakyat Malaysia kita dewasa percaya dengan sistem pendidikan negara kita setanding dengan negara-negara lain, manakala 35% mengatakan ia adalah lebih bagus daripada negara-negara maju. Kalau kita lihat transformasi sistem pendidikan negara kita, kalau tengok sekarang ni sejak masa itu ada pengumuman SPM, pengumuman PMR, pengumuman PSR. Jadi bila saya berkunjung ke sekolah ni, bila saya mengajukan persoalan bertanyakan kepada pengarah pelajaran negeri ke apa, siapa sekolah terbaik. Jadi mereka katakan kepada saya, kita tidak lagi mengutamakan siapa yang bagus, siapa yang tidak. Sebab itu menunjukkan bahawasanya kita masih terlampau memfokuskan kepada sistem peperiksaan. Dan sistem pendidikan kita sekarang cuba lari ke arah tu. Tapi bercakap tentang situasi ataupun fenomena ataupun perkembangan terkini sekarang ni, pandangan Prof macam mana? Pertama, saya ingin menyatakan bahawa kenyataan yang diperkatakan oleh mereka yang setuju 55% dan 30% dan sebagainya itu memang ada kebenarannya daripada beberapa segi. Bahawa daripada segi yang pertama, kita telah membuat satu perubahan, menjayakan satu sistem sehingga kita dapat meletakkan tahap Malaysia di tahap pembangunan yang begini hebat. Bermakna orang-orang yang telah terlahir daripada sistem pendidikan daripada awal dahulu sampai masa kini telah memainkan peranan masing-masing dalam bidang masing-masing dan hingga meletakkan Malaysia di dalam negara dekat dengan negara maju tetapi belum masuk lagi negara maju. Itu satu. Maknanya kenyataan mereka itu memang ada kebenaran. Yang kedua, sebahagian besar mereka yang mengatakan itu pada pandangan saya tak pada pandangan saya, mereka membandingkan dengan beberapa negara maju yang telah melencong mereka sistem pendidikan mereka betul mereka memberikan kebebasan pada pelajar, betul mereka memberikan hak pada pelajar, tetapi perkara itu telah melahirkan pelajar-pelajar yang mirip kepada budaya songsang dan sebagainya. Jadi dari segi itu saya rasa persaingan kita dengan negara-negara yang berkenaan, contohnya di Amerika dan beberapa negara di Eropah, saya telah lihat sendiri dan sebagainya, bermakna lebih memang teruk. Bermakna mereka mengatakan bahawa kita lebih ketara. Dan saya sendiri pun kalau untuk peringkat sekolah rendah menengah ni, saya tak bersedia. Kalau saya lah ada anak lagi yang kecil, tapi tak adalah sekarang ni semua dah cucunya. Saya tak bersedia nak mengantar mereka belajar di negara-negara itu sebab kebebasan mereka terlalu terlalu bebas. Betul mereka menggunakan hak-hak mereka tetapi luar batasan. Yang ketiga, bagi saya sistem pendidikan kita telah melahirkan golongan bidang-bidang selama ini cukup memenuhi kehendak untuk 4 dekad yang lepas, 4-5 dekad yang lepas, di mana masing-masing memainkan peran professionals, main dalam bidang engineer, medical doctor, lawyers, accountant dan guru, pendidik dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh lalai dengan perubahan yang begitu ketara. Dan perubahan yang begitu ketara itulah memerlukan kita bertindak dengan melihat kembali ke mana arah tujuannya. Sebab contohnya kalau kumpulan yang memimpin sekolah itu, kumpulan pemimpin sekolah masih lagi terikat kepada kepimpinan cara tradisi, yang panggil cara konservatif, cara klasikal, hanyut kita punya hubungan sedangkan keadaan memerlukan kita berubah. Kedua, kalau sekolah itu tidak bergerak ke arah
memberikan tekanan kepada penguasaan, bukan sahaja 3M, bukan saja 3M, komunikasi, tetapi kemahiran penggunaan ICT. Dunia mereka ialah dunia itu, bukan dunia kita. Jadi mereka harus diperalatkan dengan kembali. Tetapi cara pengawasan, cara penyeliaan, cara menguruskan peralatan dan penggunaan dan sebagainya, bahan yang disediakan itu, proses yang melibatkan itu memerlukan anjakan mindset yang baru, memerlukan orang-orang yang memahami keadaan ini. Ini yang saya merasakan persoalan itu betul, dan tetapi saya bandingkan dengan negara-negara Finland memang terketara. Di Asia ialah negara yang besar seperti Korea, South Korea, Republic of Korea. Jadi mereka telah melahirkan masyarakat yang amat disiplin. Kejayaan yang hebat, berdisiplin, memang bersedia untuk membina bangsa. Kalau daripada peringkat atas ke peringkat bawah, mereka memang menumpukan kepada segala perbuatan, tindak cara, proses yang dilakukan mesti proses yang berteraskan kepada disiplin minda, disiplin tindakan, disiplin teraturan kata orang, ini prosedur dan sebagainya. So, ini yang kita harus faham tentang transformasi yang dikonsepkan oleh ETP, GTP dan sebagainya. Jadi sekiranya tidak disedari oleh rakan mereka, sistem dalam ibu guru-guru, pengetua, guru besar, pegawai dan sebagainya tidak disedari bahawa transformasi ini hanya orang atas saja. Mereka tidak sedari, maka proses yang dikatakan proses implementasi itu terhad. Masih lagi ditakut lama, sedangkan masa berubah. Mereka kita memerangkapkan pelajar-pelajar kita, anak-anak cucu kita dalam keadaan yang mereka keluar dengan kemahiran-kemahiran yang tidak relevan. Ya. Saya tertarik bila tadi Prof mengatakan bahawasanya kita tahu sistem pendidikan kita menumpukan kepada penguasaan 3M. Tapi dengan peredaran zaman sekarang lain juga yang kita perlukan. Kita perlukan pelajar yang lebih kreatif, lebih inovatif. Bagaimana untuk melahirkan ini? Ini memerlukan sokongan ataupun bantuan kerjasama semua pihak. Terutamanya guru. Jadi itu kita akan bincang selepas ini. Buat masa sekarang kita akan berhenti rehat dulu.